Kalau kita tak tahu nak sebut benda yang sempoi, lebih baik jangan sebut benda yang jangan sebut apa tu. Sebab bila orang yang sempoi datang nak mencari benda yang sempoi, bila orang yang best dia nak ada benda yang best. Bila orang yang berkehendak sesuatu yang menarik, yang best, dia akan datang dengan suasana yang penuh tertib dan menarik. Baik dari segi persoalan dia, baik dari segi cara dia bentang babak-babak keinginan untuk tahu. Kita nampak tak ada camdek, tak ada sarkastik, tak ada perli-perli. Seperti Dr. Mazhar, kadang-kadang dia nak terang apa, dia camdek orang, dia perli orang. 10 tahun 10 tahun lepas tu cakap dalam YouTube, tak pernah pun hentam dia, tak pernah pun hentam orang-orang dia, Rora ni apa semua. Siapa yang betul-betul ikut lepas, dia akan tahu. Dia akan tahu yang lepas memang tak pernah apa kacau pok-pok ni. Tetapi pok-pok ni, tu yang tanya Yahudi mana yang ajak mereka sampai mereka ni mudah didatang rasa terganggu, mudah jadi bimbang bahawa ada orang boleh menyesatkan. Sedangkan Quran dia cakap mereka tidak lain hanya menyesatkan diri mereka sendiri pada orang yang cuba menyesatkan. Dan Allah Ta'ala telah membuat pengakuan bahawa dialah yang menyesatkan dan dialah yang memberi petunjuk. Dan jika dia nak menyesatkan, tak ada siapa boleh memberi pertolongan. Surah 16 ayat 37. Kalau dia nak bagi segenap umat beriman, tak ada masalah bagi dia. Surah Yunus ayat 99 dan 100. Hari ini bila dia buat pengakuan, dia yang menyesat, dia yang beri petunjuk. Surah 16 ayat 93. Surah Ibrahim ayat 4. So, ustaz-ustaz yang balik daripada tanah Arab sesetengahnya, yang lebih cenderung ke dalam kaedah puak Wahabi lah, nak sebut. Mereka ni adalah satu ustaz yang diajak untuk mencari salah. Kita kena faham dan mereka kira teropong macam surah Al-Hujurat ayat 12, jangan kamu mengintip kesalahan orang. Mereka sebenarnya benda tu dia suruh cari benda yang elok. Bila takluk makrifah ni adalah basar. Basar itu rukun fi'li itu kelakuan. Itu sebab dia suruh tutup aib orang dari sudut mempernampakkan, meviralkan. Jadi ustaz-ustaz ni yang balik ni, mereka tak sedap benda-benda ni. Mereka tu yang tanya, mereka ni betul-betul salah silah siapa yang sebenarnya kita tak tahu. Yahudi ni Zionis, Yahudi Zionis ni ke yang atau siapa sebenarnya mereka ni. Sebab mereka, kalau kita halusi mereka ni, mereka suka menyalahkan orang, membida'ahkan orang. Atas tiket Muhammad tak buat. Itu perkataan mereka. Muhammad pun tak kacau orang lah. Sebab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 62, walaupun Nasarah ke, walaupun Sabi'i ke, yang beriman dengan Tuhannya. So hari ini bila kita halusi orang yang mengaji ilmu makrifah atau ilmu mengenal Allah, puak-puak ni tak pernah kacau puak-puak tarikat lain. Puak-puak yang mengaji, mengenal ilmu, mengenal Allah ni atau ilmu ma'rifatullah ni, tak pernah kacau Dr. Mazhar, Rora, apa tu, yang seorang lagi tu, Nobro. Tak pernah kacau. Sebab mereka ni mengikuti salah silah dan tertib. Mengaji adalah untuk membersih diri dan adalah untuk membuat penyerahan kepada Allah dan Rasul. Ini proses pengajian, perjalanan dia macam tu. Dan tak boleh tengok yang ramai, puak-puak ni macam mana, tak boleh. Sebab dia mengaji nak mengenal diri dia. Itu bila kita tanya balik puak-puak yang Rora ke apa, macam Dr. Mazhar kata, siapa yang
mengesahkan ilmu lepas ni. Itu kalau kata dia tu bangang dan bahlul, sebab ilmu yang lepas mengaji ni nak mengenal Allah. Nak mengenal Allah, takluk dia mengenal diri. Itu saya lepas cakap, dia ni main suka cakap ya. Dia boleh lah pergi mengaji di tanah Arab, kawan-kawan dia yang Yahudi boleh bagi ni, ataupun dia letaklah satu orang nama besar situ, belakang dia main peranan. Kalau tidak, macam mana dia balik boleh menentang ilmu mengenal Allah? Sebab ilmu mengenal Allah ni tak kacau orang. Ilmu mengenal Allah ni tak menuding jari dekat pegangan orang lain. Ilmu mengenal Allah ini tidak sekali-kali mengajar untuk menentang kerajaan, untuk menentang manusia lain. Ilmu mengenal Allah ini adalah untuk mengenal dirinya, untuk meletak bahawa nak mentajalikan la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim setiap kali azan, berapa kali sehari. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, itu jawapan dia. So tauhid dia macam mana? So itu sebab orang mengaji ilmu mengenal Allah ni. Dan ilmu mengenal Allah ini adalah untuk memahami aku itu kamu dan kamu itu bukan aku. Jadi istilah keakuan ni harus dipecah. Jadi bila orang nak semayang pun dikatakan la haula wala. Dari sudut ini, pencerahan untuk masuk ke dalam ilmu mengenal Allah ini adalah disebabkan seseorang itu memiliki hati yang terpanggil setelah dia menyelami apa yang ada pada rukun qalbi dia, setelah dia memproses apa yang pada rukun khawli dia, setelah dia memproses kaedah pada rukun fi'li dia, iaitu qalbi dia, takluk dia ilmu. Dia tahu hati dia khusyuk tak khusyuk, dan hati dia tu ada apa. Tu imam depan tak tahu, saf tepi dia pun takkan tahu. Rukun khawli dia tahu, takluk dia bukan ilmu, takluk dia sama. Tu imam baca dia dengar, dia baca jiran saf dia boleh dengar. Takluk rukun fi'li adalah basar, tungging terbalik dia, orang belakang dia boleh nampak, orang tepi dia boleh nampak. So hari ni bila dia memproses benda ni merujuk ke alam diri dia, dia kata ada benda yang aku tak tahu. Allah suruh pelihara solat, bukan setakat mengejarkan saja. Seolah-olah kalau orang pergi sekolah, hantar anak dia masuk sekolah, tapi dia tak belajar. Pelajaran tu, yang nak tahu dia belajar tak belajar adalah what is come out from him. It's not what he swear. Bukan anak aku pergi sekolah, dia belajar. Macam mana pakcik tahu dia belajar? Dia pakai baju sekolah, kasut sekolah, seluar sekolah. Pagi tadi keluar nyong pergi kat arah sekolah. Saya pergi ke laut. Saya duduk lepas pukat tu, saya duduk nampak lah anak pakcik duduk tepi laut, 3-4 orang isap rokok. Amai pukul 1:30 lepas balik ya. Pakcik duduk rumah pun duduk rasa lepas balik sekolah. So it's not what they wear, it's what come out from them. Bila mai periksa, mereka tak boleh nak jawab. Bila suruh baca, tak reti baca. Bila suruh kira-kira, salah. So, sekolah apa yang hang masuk ni? Dan kalau hang pergi sekolah, hang tak belajar, makna hang seorang pelajar yang tak belajar. Sebegitu juga dengan bila orang bersolat. Hang seorang yang melakukan solat, seorang yang pakai baju semayang, seorang yang pakai kain, baju ke, jubah ke, masuk masjid, duduk dengan yang ramai, ada imam depan. Itu adalah protokol-protokol atau kaedah-kaedah nak melakukan solat. Ayat semayang, hang kena sah daripada hadas besar lah, itu ini apa semua, hang kena waras, hang tak boleh gila. Sebab tujuan semayang ni hanyalah untuk Allah Ta'ala saja. So hang bawa segala macam di dalam diri hang. Dalam diri hang tu, hang baca qauli orang dengar, fi'li orang nampak, qalbi hang siapa pun tak tahu, Allah Ta'ala tahu. So bila hang tahu yang Allah Ta'ala tahu, yang hang bawa macam-macam dalam solat, sedangkan dalam surah Taha dia kata hanya kerana Allah. So bila nak mencapai benda ni susah, maka hati dia rasa terpanggil nak pergi mengaji, tahu, untuk mengambil tahu apa yang hang tak tahu.
Awaludin ma'rifatullah. Bila kata awal-awal agama mengenal Allah. Bila orang mengenal Allah ni, dia tak heran cerita Dajjal. Dia tak heran siksa kubur. Orang yang mengenal Allah ni, dia tak heran dah. Remeh-temeh yang apa duk cerita ni. Tambah cerita-cerita hadis ni lagi lah dia kata tu kan cerita saya. Takkan saya nak bentang cerita saya tu ke Allah. Allah yang saya kenal ni takluk di peringkat itu adalah tidak buruk tak bersuara. Sebab dalam pertengahan hati saya pun Allah tahu apa dia. Habis saya nak cakap apa ke Allah. Saya menceritakan sesuatu kepada seseorang itu dikarenakan seseorang itu tidak mengetahui cerita itu. Tapi adakah satu benda yang Allah tak tahu? Ini peringkat satu lagi dia mengangkat untuk menyedarkan bahawa sesungguhnya surah 7 ayat 7 itu double 7 which is main. Kami sekali-kali tidak khair. Surah Qaf ayat 16 kami lebih dekat daripada orang Amrih ni. Surah Al-Hadis Hadid ayat 3 dia awal akhir zahir dan batin. Surah Al-Hadid ayat 4 wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi benda-benda macam ni membuat orang terpanggil untuk pergi mengaji. Tetapi bila ustaz-ustaz yang seperti Rora, seperti Nodrus dan juga Bahlul paling besar tu yang bernama saya panggil Mazazil, Dr. Mazal. Satu orang yang bijak boleh bercakap, boleh menghafal. Bagaimana seorang Arab duduk di tanah Arab dari kelahiran sampailah umur dia sekarang ni, dia seorang bisu. So what language khawli dengan sama bagi dia untuk orang lain. Khawli dia sama, orang lain tak tahu. So hari ni bila bercerita pasal keagamaan, orang bisu tak boleh bagi ceramah. Orang pekak tak boleh pergi dengar ceramah kalau tak ada alat-alat tertentu. Orang lumpuh tak boleh jalan pergi buat fi'li. Tapi orang pekak ada kholbi, orang bisu ada kholbi, orang lumpuh pun ada kholbi. Dan kholbi inilah yang menjadi bahan lalai tiap kali berdiri. Jadi bukan kita kata tak khusyuk, tak payah semayang. Tak ada pun sebut. Kita kata kita cari nak membetulkan sembahyang. Yang dikatakan banyak peringkat lagi. Kalau pergi kedai, bagi mi sepinggan makcik. Dia mau main mi mentah. Mi apa ni makcik? Minta mi. Mi macam-macam. Mi goreng ada, mi kuah ada, mi kebuih ada. Solat ada daimun, khosyi'un, fa'ilun. Kalau awak buat fa'ilun pun awak tak lengkap buat, pasal apa awak nak kutuk orang yang dah dapat khosyi'un, daimun ni? Sebab Allah Ta'ala, dia bersolat tu untuk Allah. Dia bukan bersolat tu untuk ramai-ramai. Itu surah 6 ayat 116 dah sebut. Surah 17 Al-Isra ayat 84 dah sebut. Kenapa tak mau menghalusi benda-benda ni? So datanglah satu lagi golongan yang mereka tak faham sufi ni, tak faham wali Allah ni, jalan waristu anbiya ni, jalan arifin billah ni, jalan rahimullah ni, mereka tak faham. So dihentam. Disebab kaedah kami balik di tanah Arab, kami banyak baca-baca hadis yang orang makrifah kata hadis tak ada kena mengena dengan apa yang kami nak bawa. Dan surah dan ayat itu adalah kata-kata Allah itu sendiri. Kami nak mengenal Allah. So kata-kata dia tu kami tak mau orang berkata tu. Kenapa orang suka ada kawan saya seorang, dia suka ambil gambar dengan orang famous. Dia suka bila dia dapat ambil gambar dengan orang famous tu, dia bukan famous. Dia satisfied. Hati dia rasa seronok boleh bergambar dengan penyanyi ni, dengan footballers ni, dengan itu, dengan ini. Tapi itu tertakluk kepada dia punya keinginan nak bergambar. Bila dia tembak, tak bererti dia famous. Dia bererti dia satisfied boleh tunjuk dia duduk dengan satu orang. Bagaimana awak nak ikut Muhammad kalau awak bernaik saksi ke atas Muhammad pun awak tak kenal? Bagaimana pula awak nak masuk syurga Allah kalau Allah itu awak tak kenal? Itu sebab para makrifah dia tak cari syurga, dia cari Allah. So bila mereka balik, mereka menentang, bercakap tentang mereka main, mereka kacau segala ustaz. Wan Izam mereka kacau, segala ustaz mereka kacau. Tu apa, lalu Kelantan topi besar tu, ustaz tu pun mereka kacau. Muazzaz ke apa tak tahu. Mereka kacau Buya Arazi, aku tak tahulah nama dia tu. Tapi tengok video Kelatan orang bagi kat aku, bagus juga mamat tu.
dia pun dulu Wahabi Salafis. Tapi bila dia dapat jalan ni, dia tahu mana dia lengkap. Jalan ni kenapa tak cukup? Kenapa jalan ni cukup? Sebab awak cakap konsep dan idea law and system, kaedah keagamaan. Yang ni pula kaedah keinsanan dan ketuhanan. Nak mengenal Allah, mengenal diri. So, yang ni nak mengenal konsep dan idea law and system, rukun dan hukum, sah haram batal apa semua di sini. So di sini mereka tak tahu, mereka balik daripada negeri Arab, mereka tak mengenai Tuhan. Tak tahu ada grup ngaji mengenai Tuhan, bukan mereka nak pergi mengaji, mereka keji grup ni. Jadi keluarlah bahasa-bahasa daripada orang yang main hearsay. Maksud dia, oh, bawa jalan ni tak boleh sembang di merata tempat. Tanya apa siapa? Quran kata janganlah kamu menyembunyi kebenaran. Jangan kamu campur aduk. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 42, Surah Ali Imran ayat 70-71. Cuma kita kena tahu, jangan campur aduk. Kalau soalan fiqah, kita jawab fiqah. Ada orang yang tanya, abang, saya ada satu guru, orang cerita dia ni boleh guru dia ni boleh terbang, boleh itu, boleh ni. Cakap, does not impress me. Cerita macam ni impress Dr. Mazhar. That's why dia go on pasal tu. But this is not my story. Oh, Nodrul kata dia pun mengaji tarikat Sufi. Saya kata Sufi tak ada tarikat. Sufi mengenal diri, mengenal Allah. Yang tarikat tu, sorry, I mean, it's good for you. You pergi study, tapi it's not what I'm learning. So kita tak sama sini. So bila dia tuduh meneka-neka, oh ni adalah new age lah, ni apa semua ni, tak ada. Kami tak duduk tentu. Itu your word. You duduk situ. Itu sebab bila mereka ni tak mengenal diri, tak mengenal Allah, mereka copy and paste, lepas tu mereka try hurai. Kita cakap, hey, halo, bukan kat kertas tu, bukan cerita lepas tu, kat diri hang. Hang kenal tak kenal siapa hang sebenarnya? Hang tahu ke tak tahu siapa sebenarnya diri hang? Siapa yang menggerak, yang mendiamkan hang? Apa daya upaya hang? Dan hang tahu tak yang kami duk mengaji ni nak mengenai apa? Tak pernah kami cuba menyesatkan orang, sebab kami tahu dah Allah Ta'ala kata dia yang menyesatkan. Kalau mereka yang berfikir boleh menyesatkan orang, adalah menyesatkan diri mereka sendiri. Clear cut kot. Allah punya kerja hang ambil. Di sini masalah puak-puak seperti Nodrus, Dr. Kamili, Rora, mereka ni cuma nak ke depan. Itu sebab lepas nasihat kawan-kawan yang bawa jalan ni, kawan-kawan yang mula bercakap buat jalan ni, jangan layan mereka ni. Kalau layan, that is benefit for them to carry on blast in YouTube. That's what they want. They want banyak crowd. They want orang tengok mereka. Dan it's good if that happen to them, because that's what they want. Tetapi kita mengaji, kita bercakap. Bila kita tengok, dia ni iblis bertopengkan agama. Dia bukan nak ini barang. Dia bukan nak mengenal Allah. Dia nak merosakkan ilmu mengenal Allah dengan cara menentang. Padahal dia sendiri tak faham. Jangan layan. Brother Rafi jangan layan. Syafarizan ke apa, aku lupa dah, yang ada di Sarawak. Jangan layan puak ni. Dan siapa-siapa pun jangan layan mereka. Kita continue bercakap lagu dulu. Nampak tak mereka clever, puak Wahabi ni. Mereka membidaah tu, mereka viral kita dengan tak peduli. Quran kata jangan mengaitkan orang. Mereka sebut nama kita seketui-seketui. Baru kita sebut balik nama mereka, makna kita sama dah macam mereka. Yang kita duk kupai-kupai kat whiteboard apa semua, tak boleh dah. Pasal apa? Nak jawab mereka. Nampak mereka punya cakap tak cakap. Itu kata mereka ni Zionis Melayu. Mereka ni. Pasal game is just the same. In order you nak bagi benda kelang kelibut, you attack orang tu, lepas tu bila orang tu attack balik, you tunjuk, tengok perangai dia. Makrifah kan macam ni. Makrifah kan mai cakap ni. Yalah, aku makrifah bukan mengenai hang, Dr. Mazhar. Aku makrifah mengenai diri aku. Dan diri aku tak pernah buat leceh kat aku. So I'm fine with myself. Ma'rifatullah, mengenal Allah. So aku dengan Allah tak ada masalah.
Bukan aku ngan hang Dr. Mazhar. Hang pi hurai pula korang ada ke orang makrifah macam ni. Mana hang tak tahu. Aku mengenal diri aku. Diri aku tak nak buat leceh kat aku. I love myself. But hang yang nak buat leceh kat aku. So how do you expect I go to you nak cakap elok? Lepas tu hang hurai pula. Saya ni suruh orang bagi makan kat dia, buat jamuan kat dia, panggil apa ni orang hantar dia. Aku nak main seorang-seorang. 2, 3, 4 hari sebelum aku jumpa hang, aku tak makan ke? Hidup aku sebelum ni aku tak makan minum ke? So fikir baik-baik. Orang main nak ambil surat, sign bagi. Kalau dah you tak boleh tunjuk satu pun dalam 5 tuduhan tu mana Ismail bin Arifin punya. But you sebar dah. It's good to know that you kata Raja Rendos. Okay, good. Di sinilah para mufti di Malaysia yang lain nampak betapa bodohnya hang Dr. Mazhar. Sebegitu juga dengan Rora, sebegitu juga dengan Nodrus. Kalau orang yang cerdik, yang terbuka mata hati dia nampak hampa ni menyebar kebencian, mencari kesalahan orang dan hampa bercakap sesuatu you not even understand about it. Clearly we can see. Macam mana aku nak hujah dengan mereka ni? Macam mana nak debat dengan mereka ni? Ilmu yang aku bawa, mereka tak mengaji. Ilmu yang aku mengaji ni, mereka tak tahu. Masa mereka duduk beringuh lagi, Dr. Syed pun duduk menyanyi dah. Ku pelajari, mengenali diri. Ni semua apa dengar nasib. Nasib ya, lagu-lagu macam ni mereka tak tahu. So, benda ni punya orang nak bercerita sampai orang cerita dalam lagu. Kekasih awal akhir, di penghujung rindu, Dhamma Sutra Asyik, Sufi, dalam terang dia sembunyilah. Macam-macam lagu orang buat keluar. Sebab hampa punya pasal orang tak boleh nak cerita begitu. Tetapi bila budak lepak tu keluar, dia rasa it's about the time, man. Orang akan hentam lepat, orang akan kata macam-macam kat lepat. Tetapi satu masa akan datang, orang akan berfikir, apa yang mereka ni buat lah? Lepas cakap 2010, tak tahu mai tahun 2018-19 kami buat gila semua buat ni, semua attack. Lepas masih cakap benda yang sama. Dan hampa pitala kat orang lain pula. So hampa ni mengunggung atau menjunjung hati yang sangat kotor. Hampa pitang mana pun hampa nak ni. Hampa masuk dalam masjid, hampa ambil duit, dapat upah apa semua, tapi hampa cerita pasal perangai orang. Orang yang nak main masjid tu, kalau dia buka Quran, Nodros atau Ustaz Rora, mana satu nama Ismail bin Arifin atau Lepat, ataupun nama Wan Nizam dalam Quran, surah mana, ayat mana. Kami datang nak mengetahui hal ehwal dalam Quran dan sejarah hadis Nabi. Mereka ni tak hidup lagi masa tu, Tuhan pun tak hidup. So boleh tak tunjuk? Kalau tak ada, cerita buat apa pasal mereka? Kami bukan mereka. Kenapa Tuhan apa kebimbangan apa yang bawa ni? Kalau kata umat Muhammad dah tak ada bau Dajjal mai, yang nak bunuh Dajjal Nabi Allah Isa AS, apa ada kena mengenal kami? Dan dalam kubur, hampa tak bertanggungjawab pada kami. Segalanya terputus. Surah 6 ayat 94. So apa dia yang hampa ajak kami? Yang lepas pula dia bercakap pasal mengenal diri, mengenal Allah. Yang hampa cerita pasal hadis, hampa cerita pasal sejarah-sejarah yang mananya tak ada. Waktu ada, kami belum ada. Setelah kami ada, cerita tu tak ada. Penulis dia dah mati, pengarang dia dah mati, yang membawa cerita tu pun dah mati. Tetapi yang lepas cerita ni pasal mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. So, siapa nak mengenal Tuhannya, kenal dirinya. Tak kalau mengenal Tuhannya, binasalah dari dia. Dari sudut apa? Kenapa hayya 'alal falah dijawab la haula wala. Kejayaan apa yang kami tak perlu ada daya upaya ni? So, lepas cerita tentang ilmu mengenal Allah, hampa cerita pasal hadis-hadis. Pengarang hadis ada yang hampa kata daif lah, tak kuat lah, palsu lah, semua hampa ada. Tapi Quran tu jelas dan terang, seperti mana surah 2 ayat 2. Surah Al-Baqarah ayat 2. So lepas bercakap tentang Allah yang mananya ada beserta wujud. Yang hampa bercakap cerita pasal sandaran cerita atas cerita. So, kenapa hampa pergi tentang dia? Sedangkan apa yang hampa bawa tu bukan mengenal Allah. Apa yang dia bawa ilmu mengenal Allah.
para orang yang mengaji ilmu mengenal Allah tak pernah kacau hampa pun. So hampa ni sebenarnya apa dia? Macam tu. Boleh tengok lepas dah kupas macam-macam dah sebelum mereka buat gila. Tak tahu bila mereka buat gila, lepas nak kena jawab mereka. Nampak tak? Bukankah iblis punya kerja? Tambah Dr. Mazhar, lagilah. Hang bawa agama apa di tanah Perlis tu, sedangkan satu Malaysia kebanyakan mufti menentang hang. So bermakna agama apa yang bawa kat Perlis tu? Aku yang macam ni lain lah. Yang hampa ni PhD, permanent head damage. That's what you are. Kami bawa PhD perihal diri. So nak mengenal. Kalau kaji balik, hampa bawa Tuhan yang jenis mana? Yang orang boleh menyesatkan. Dan kalau Allah nak bagi petunjuk pun tak boleh lah kononnya, pasal budak ni ada. Wan Nizam ada, lepas ada. So Tuhan jenis apa yang hampa pegang ni? Kami berpegang, walau kami seorang pun tak peduli. Allah tetap berserta dan Allah tahu. Kami berpegang kalau satu orang sana duk ajak ilmu apa pun, dia tak akan ada daya upaya untuk beri petunjuk dan menyesatkan, melainkan Allah yang nyata. So, ramai kena fikir benda ni. Halusi elok. InsyaAllah. Kalau rasa terpanggil, kafir tu bukan kepada keturunan dan keadaan. Kafir itu adalah pada hati yang tertutup. Itulah kafir. So, nak balik seorang, nak mati seorang. Segala yang dikurniakan digugurkan, segala yang beri syafaat terputus. Kamu akan dikembalikan kepada kami seperti seawalnya. Surah 6 ayat 94. Hampa susunlah.